أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita akan meneruskan pengajian kita pada kitab Kashifatus Saja. Kita sampai kepada muka surat yang keberapa ya? Okay, sebentar ya. Okey, kita sampai kepada muka surat ataupun telah pun kita memulakan pada perbahasan berkaitan arkanus salah. Okey, arkanus salah. Dan sekarang ni kita sampai kepada rukun yang ketiga, iaitu berdiri. Baiklah, iaitu muka surat yang ke-214. Okey. Far'un. Okey, kita selesai membincangkan tentang an-niyah. Selesai kita bincangkan berkaitan dengan takbiratul ihram, dan kita masuk kepada perbincangan tentang al-qiyam. Kita sedia maklum bahawa qiyam ataupun berdiri adalah rukun yang perlu dikerjakan dalam kita mengerjakan solat yang fardu. Dia adalah perlu dibuat ataupun dilakukan bagi mereka yang mampu. Kalau kita baca pada muka 204 itu, kita pada kitab kita, okey, far'un, furu', ini perbahasan tentang furu'. Dia kata walau tara'a al-ajzu fi asna'is salati ata bimaqdurihi kama law tara'atil qudratu fi asna'iha fa innahu ya'ti bimaqdurihi aidha. Gitu dia. Dia kata macam ni. Maksudnya ialah kata Syekh Nawawi Al-Jawi, dia kata kalaulah ketika kita berdiri itu, ni dalam perbahasan qiyam. Ketika kita berdiri itu, tara'a, tiba-tiba berlaku al-ajzu, iaitu kelemahan. Kita tak boleh nak berdiri. Kita tengah berdiri. Kita baca surah Al-Fatihah ataupun surah yang dalam Quran Al-Karim yang merupakan sunat selepas Al-Fatihah. Tiba-tiba rasa kaki tu lemah, sakit. Benda ni boleh berlaku. Okay, ataupun kita mungkin solat. Dalam keadaan solat, tiba-tiba kita rasa tak boleh nak berdiri. Tak boleh berdiri itu dua sebab. Sama ada kerana kaki yang sakit ataupun lainnya sakit. Contoh pening kepala. Kita tengah solat berdiri, tiba pening kepala. Kalau saya tak duduk ni, mungkin saya tumbang ni. Takkan kita nak teruskan lagi. Salah jugalah kalau kita fikirkan, tak apa, saya kena tahan juga. Saya kena tahan walaupun ada risiko tumbang. Di situ kita kena menimbangkan sebab syariat itu mudah. Okay, bukan memudahkan, dia mudah. Kalau kita tengah solat dan kita rasa kita punya kepala mana berpinar ataupun pitam, kita boleh rasa tu. Kita rasa kalau saya cuba stay ni, saya mungkin tak boleh sustain ni. Mungkin saya akan tumbang ataupun mungkin kita akan lagi bahaya tersembam. Okay? Kita pun timbang-timbang, tak boleh lah, saya kena menstabilkan keadaan. Apa kita buat? Kita akan duduk lah. Okay, kita akan duduk. Okay, so dia kata macam mana? Macam mana berlakunya kalau berlakunya lemah itu dalam kita sedang berdiri ataupun sedang melakukan solat. Okay, demikian juga kalau sebaliknya, kita sakit kaki yang menghalang kita untuk berdiri. Kemudian kita pun solat dalam keadaan duduk. Tiba-tiba, okay, tengah kita ni solat duduk tu, kita rasakan kita sihat. Contoh, ataupun tadi kita mulakan solat, kita mula duduk. Sebab apa? Saya pening. Saya tak boleh berdiri. Paksa pun tak boleh juga. Saya kena duduk juga. Baru saya stabil. So kita pun dirilah ataupun duduklah dalam keadaan duduk. Sebab apa? Berdiri itu akan mendatangkan mudarat ataupun bahaya kepada kita. Kita pun duduk. Bila duduk, kita takbir Allahu Akbar. Bila kita baca Fatihah, tiba-tiba kita rasa dah hilang. Macam okey ya. Macam sihat pula rasanya. So, ata bimaqdurihi aidha. Kita kena buat apa yang kita mampu. Saya boleh berdiri kot. Kita pun berdiri. Ternyata bila kita berdiri, kita sihat. Okey. So, kita teruskanlah dengan berdiri itu. Tadi tu pun sama juga. Kita berdiri. Allahu Akbar. Kita baca surah Fatihah.
Setengah-tengah tu kita rasa lemah, rasa pitam, tak tahan, kita pun duduk. Duduklah semampu kita. Buat apa yang kita mampu. Itu point dia tu. Nak katakan, kalau tak boleh berdiri, buat apa yang mampu. Apa dah saya boleh duduk, duduklah. Jangan sampai kita terus melentang. Saya tak boleh berdiri ya. Boleh tak saya terus melentang? Tidak. Duduk dahulu. Barulah kita membaring atas lambung kanan. Barulah tak mampu, barulah kita akan terlentang. Itu maksud dia ata bimaqdurihi. Apa yang kita mampu. Okey. Okey, itu dia punya kaedah dia, iaitu kita datang apa yang kita mampu. Dengan dalil Quran, fattaqullaha mastata'tum. Nak berdiri tak boleh, duduk okey. Itu dia punya kaedah ataupun dia punya undang-undang dia. Itu secara umum. Kita lihat sedikit furu'nya ataupun sedikit huraian Syekh Al-Jawi, Al-Nawawi. Dia kata apa? Watajibul qira'atu fi huwiyil ajiz. Kita sedang berdiri. Ini kita ilustrasi gambaran tersebut ya. Orang tu dia mula solat dengan berdiri. Allahu Akbar. Dibaca iftitahus solah. Dibaca surah Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Fatihah. Okey. Tiba-tiba rasa lemah. Alamak, tak tahan lah. Kalau dia tetap paksa, mungkin dia akan tumbang. Allahu a'lam. Apa dia kena buat? Tak apalah, saya duduk lah. Okey. Dia sedang baca Fatihah tu. Tengah baca Fatihah. Dan ketika itu, dia nak duduk. Dia tak tahan, dia punya kepala berpinar. Dia nak duduk. Adakah dia perlu duduk baru menyambungkan bacaan ataupun dia kena juga meneruskan bacaan sambil dia bergerak ke arah duduk? Kalau kata Syekh ini, watajibul qira'ah fi huwiyil ajiz. Dia kena baca. Ni kalau praktikalnya, dia berdiri ni, ini contoh anda berdiri lah ni. Tiba-tiba anda sampai kalimah Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sampai Maliki Yaumiddin, anda rasa ada pening kepala, tak larat. Kalau terus ini pitam ni, boleh pensan ni. Anda pun duduk. Nak menggerak ke duduk tu, duduk pelan-pelan kan. Tetap anda teruskan bacaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetap kita meneruskan bacaan walaupun dalam keadaan huwi, dalam keadaan sedang bergerak menurunkan badan kepada duduk. Kenapa? Li'annahu akmalu mimma ba'dah. Sebab bila anda tetap membaca, ni kita berdiri ni, tangan orang lah, ni macam badan berdiri lah. Bila dia duduk tunduk, bergerak itu, setiap kali dia bergerak itu, keadaan sebelum itu lebih afdal daripada selepasnya. Kenapa? Yang sebelum tu akan lebih tinggi, turun. Jadi kita buat apa yang mampu kita buat. Buat apa yang terbaik, iaitu kita baca Fatihah itu dalam keadaan yang mana kita tak akan berhenti bacaannya sampai kita duduk. Supaya Fatihah itu berada daripada berdiri, bergerak sampailah kepada sampai habis. Okey? Itu keadaan dia. Itu dalam Fatihah. Dalam surah pun sama, cuma surah tu tak wajib. Tapi cuma keadaannya, kita dalam keadaan berdiri. Kita wajib berdiri. Bila kita nak turun tu, digalakkan. Kalau Fatihah kita kena baca. Watajibul qira'ah. Sebab itu benda yang wajib. Dan Fatihah pun dibaca dalam keadaan berdiri. Okey, itu point yang kita kena jelas. Sebab ada orang mungkin buat semacam ni. Dia Fatihah tu bila sampai Ar-Rahmanir-Rahim, dia pening kepala ataupun sakit kepala, sakit kaki. Nak duduk, dia stop jap, dia duduk dulu. Baru dia baca Maliki Yaumiddin. Itu mungkin gambaran yang tidak begitu tepat. Ikut kata Syekh ni, kita kena baca juga. Walaupun dalam keadaan huwi, sedang bergerak turun untuk ke arah duduk. Berbeza bi khilafin nuhudul qadir. Berbeza kalau kita ni tengah sakit kaki, kita pun start dengan duduk. Saya pening tak boleh teruk makan ubat jadi pening tapi kena sembahyang jugalah sebab masih sedar lagi. Cuma saya larat duduk kita pun tak apa, saya larat duduk lah, saya sembahyang duduk lah. Nak sembahyang berdiri tak larat, tak boleh. Okay. Diri pitam, kita pun duduk. Bila duduk tu kita baca Allah salli fardhu zuhri ataupun salli fardhu asri 4 raka'atin lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tiba-tiba rasa hilang lah pitam tu.
Tak tahu lah. Mungkin happy kot esok cuti kan. Esok cuti lah. Happy ni. Tiba-tiba hilang pitam tu. Contoh. Adakah kita kena terus duduk? Tak boleh. Kita kena berdiri. Sebab apa? Diri tu wajib. Tapi adakah kita nak baca turih sambil berdiri ataupun kita stop jap? Kata Syekh ni, bi khilafi nuhudul qadir, berbeza dengan orang yang tiba-tiba rasa mampu. Dia kena stop jap. Fala tujzi'uhu al-qira'atu fi mana? Fil qu'ud ataupun fil julus bi qudratihi alaihi fima huwa akmalu minhu, sebab dia mampu lebih baik. Tadi duduk baca Fatihah ketika duduk. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Boleh berdiri ni. Adakah ketika dia nak teruskan Iyyaka na'budu tu sambil dia berdiri ataupun stop jap? Kata Syekh ni, kata dalam mazhab Syafi'i, katakan hang kena stop jap. Kenapa? Berdiri tegak dulu baru sambung bacaan. Kenapa? Kerana dia mampu mengadakan bacaan itu dalam keadaan lebih sempurna. Apa sempurnanya? Dalam keadaan tegak ataupun berdiri yang tetap ataupun yang sempurna. Kalau dia duduk baca juga Iyyaka na'budu sambil dia bergerak, itu kurang sempurna. Sebab dia mampu berdiri tegak. So dia kena tunggu berdiri tegak betul-betul baru dia sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Falau qara'a fihi syai'an a'adahu. Kalau dia test juga, tak apa, saya baca jugalah sambil saya bergerak berdiri. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sambil tu dia bergerak. Ternyata dia boleh berdiri. Boleh ni, stabil ni. Comel ni. Apa dia buat? Dia kena ulang balik. Sebab tadi tu dia duduk baca dalam keadaan dia nak bergerak ke atas. Dia baca dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okay. Walau qadira, sambung lagi. Walau qadira 'ala al-qiyam ba'da al-qira'ati wajaba qiyamun bila tama'ninatin liyarka'a minhu. Dia habis Fatihah dah. Okay, saya buat gambaran dia sakit, dia pitam ke, sakit kaki patah ke, dia duduk solat dalam atas kursi tempat duduk. Okay, duduklah. Duduk. Tak salah iftirash ke, tawarruk ke, duduk. Duduk depan baca Salli fardal asri ataupun Salli fardal maghribi. Sembahyang maghrib lah, sembahyang jahri yang kuat sikit. Allahu Akbar, dia baca iftitahus salah. Lepas tu dia baca apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah sampai habis. Sampai habis. Sebab apa? Memang sakit. Tak boleh berdiri ataupun kaki patah ataupun kaki dia bengkok dan sebagainya itu. Maknanya hanya lemah sangat. Okay, dia tak larat. Okay, apa yang dia buat? Dia akan baca sampai habis. Dan tiba-tiba bila habis Fatihah, bukan tiba-tiba lah, habis Fatihah, waladdallin, amin. Bukan imam lah, dia baca amin. Baca surah sikit, alif lam mim, habis cukup tu, satu ayat cukup. Tiba-tiba lepas tu nak rukuk, rasa macam rasa boleh berdiri ni. Tu dia kata tu, walau qadira 'ala al-qiyam ba'da al-qira'ati. Okay, walau qadira 'ala al-qiyam ba'da al-qira'ati, kalau dia mampu untuk berdiri selepas dia baca benda yang wajib. Maksudnya adalah benda yang wajib. Okay, bukan benda yang sunat, benda yang wajib. Even dah habis Fatihah pun tak apa. Okay, habis Fatihah. Okay. Di Fatihah, tiba-tiba dia rasa sihat. Rasa mampu untuk berdiri. Adakah dia kena berdiri dan baca Fatihah balik? Baca tu. Walau qadira 'ala al-qiyam, kalau dia mampu untuk berdiri tapi dia telah pun menyelesaikan dia punya Fatihah tu sendiri. Habis dah. Yang wajib dah selesai dah. Apa dia kena buat? Wajaba qiyamun bila tama'ninatin liyarka'a min. Dia kena berdiri juga. Berdiri apa pula ni? Saya dah habis Fatihah dah. Kena berdiri sekejap. Berdiri kejap, ambil lajak untuk rukuk. Kenapa? Kena berdiri. Wajib, solat ni wajib berdiri. Tapi adakah saya kena tama'ninah? La. Kenapa pula? Awak dah selesai yang wajib, iaitu bacaan Fatihah.
Cuma yang belum selesai tu ialah awak kena berdiri untuk lajak kepada rukuk. So dia kena berdiri tanpa tamak ninah untuk merukukkan, untuk rukuk. Okey. Wa innama kenapa tak wajib tamak ninah kalau orang tanya? Patut tanyalah, tapi nak tanya juga, saya tak puas hati lah. Betul ya, saya dah mampu, saya dah sihat ni. Alhamdulillah lah, berkat hari Jumaat ke malam Jumaat tu saya sihat rasanya. Saya dah boleh berdiri, Alhamdulillah. Tapi cuma saya dah habis baca Fatihah, saya nak berdiri. Adakah saya wajib tamak ninah? Kata ulama, la. Lam tajib tamak ninah. Kenapa tak wajib? Li'annahu ghairu maqsudin di nafsihi, kerana ia tidak diwajibkan, ia tidak dimaksudkan ketika itu. Kenapa tak maksud? Sebab tidak ada lagi tamakninah yang perlu. Yang kena tamakninah ialah pada i'tidal, pada rukuk, pada sujud, duduk antara dua sujud. Ketika berdiri tak ada tamakninah. Yang perlu ada ialah Fatihah dan dia telah pun selesai. Habis nak buat apa? Berdiri kejap lah untuk lajak ambil rukuk. Okey. Wa in qadira alaihi fi ruku' qabla at-tama'ninah intasaba ila hadd ar-ruku' liyatma'in. Ni jaga-jaga. Ni baca perlahan-lahan Maaf mana Quran saya sikit tapi tak apa. Kita try Wa in qadira alaihi fi ruku'. Kalau contoh tadi tu ni nak buat gambaran balik. Kita nampakkan biar kita jelas. Tadi tu dia mampu selepas Fatihah. Dia mampu berdiri lepas dia habis Fatihah yang dibaca ketika duduk. Apa dia kena buat? Dia kena berdiri tanpa tamakninah dan beri rukuk. Allahu Akbar. Hui ila rukuk. Pergi ke arah rukuk. Khalas. Al-an natakallam al-mawdu' kalau dia itu mampu. Okay, tadi itu dia duduk berdiri, duduk daripada awal duduk. Okay, tak mampu pitam kepala, mulakan semayang pun dengan duduk. Duduk siap-siap. Soli fardal maghribi. Allahu Akbar. Baca Fatihah sampai waladhdallin. Surah pun baca sikit je. Inna a'tainakal kautsar pun diskaun satu ayat cukup. Burqa. Allahu Akbar. Rukuk pun rukuk isyarat. Rukuk rendah sikit daripada duduk atas kursi tu. Okey. Tengah-tengah duduk rukuk, wa in qadira alaihi fi rukuk. Tengah-tengah rukuk atas kursi tu tiba-tiba rasa macam boleh berdiri lah. Sebab saya punya kepala pening ni, kalau rukuk lagi pening. Tapi bila saya rukuk tadi tak pening pula. So dia tahu macam-macam dah sihat Apa dia kena buat? Kalau dia turun rukuk sebelum dia tamakninah dalam rukuk itu, okay, dia rasa dia boleh berdiri, apa dia kena buat? Intasaba ila hadd rukuk. Dia kena berdiri ikut had rukuk. Bukan berdiri sungguh, tidak. Berdiri setinggi rukuk. Okey, ni kita gambarkan kalau dia solat duduk bawah, duduk iftirash, duduk tawarruk, bukan atas kursi. Atas kursi tu cantik tu. Tapi cuma tinggikan sikit lah. Okey. Dia duduk. Dia memang daripada awal solat secara iftirash. Itu solat duduk macam duduk tahiyat awal. Bila dia nak pergi kepada rukuk isyarat dia, rukuk dan duduk tu, dia rasa dia boleh berdiri. Dia kena berdiri sebelum tamakninah, dia kena berdiri ikut sampai had rukuk, bukan had berdiri sungguh, had rukuk. Dan kemudian dia kena itmitnan ataupun tamakninah, yakni dia telah pun mengerjakan rukuk yang sempurna. Okey. Tapi kata apa? Kalaulah ketika rukuk tersebut sebelum tamakninah itu dia rasa dia boleh berdiri, fa in intasaba, tapi dia pergi berdiri. Dia pergi berdiri. Dia tegak-tegak siap, baru dia rukuk. Amidan aliman, dalam keadaan dia tahu, dia sengaja, batalat salatuhu, batal salat dia. Kenapa? Soalan kita, awak tak boleh pula. Tadi dia duduk, dia solat duduk. Baca Fatihah pun duduk. Dan dia pun rukuk dalam keadaan isyarat pun duduk. Tiba-tiba dia mampu. Dia pergi berdiri dahulu dan dia rukuk. Dan dikatakan dia sengaja lagu tu. Hukumnya batal. Orang tanya, awak batal pula? Bukankah dia dah berdiri comel lah tu? Cantik lah. Jawapan kita, kerana tadi kamu dah rukuk. Kamu dah rukuk. Walaupun rukuk tu isyarat, tak apalah. Itu rukuk untuk kemampuan kamu. Kenapa tiba-tiba berdiri balik? Seolah-olah macam kamu dah rukuk
Tiba-tiba kita berdiri, rukuk balik. Kenapa nak kena berdiri? That is the question. Kalau dia tahu itu adalah salah, dia membuat kesalahan dan terbatal semayang dia. Macam kita solat lah, kita semayang, waladhdallin amin, kita rukuk. Lepas tu kita bangun balik, kita rukuk balik. Batal tak? Batal lah. Kamu dah talabus, kamu dah masuk ke dalam daerah rukuk. Kenapa nak kena berdiri balik untuk rukuk? Simple je. Macam kita dah sujud, kita berdiri balik. Kenapa pula patah balik? Reverse. Tak boleh lah. Bila dia berdiri tegak tu, dia reverse balik sebelum rukuk. Maka tak boleh. Batal solat dia. Ini agak complicated ni. That's why Syekh ni kata, kalau dia tahu dan sengaja. Kalau tak tahu dimaafkan. Sebab ini kenapa? Kenapa Syekh ni kata amin dan aliman? Sebab itu merupakan benda yang agak daqiq ataupun daqaik. Tak ramai yang tahu. Okay, tak ramai yang tahu ya. Baiklah. Ni benda sampai sini kita dah pening nak lama. Pening lah. Memang pening lah. Bukan pening. Kita kena faham dia punya prinsip. Prinsip dia adalah kalau kita dah dalam semayang ini, kalau dah talabus, kita dah masuk dalam daerah wajib rukun, jangan patah balik pergi buat benda yang tak rukun. Ataupun rukun sebelum dia. Melainkan tak buat lagi, itu cerita lain. Dia dah buat dah. Itu betul lah kalau kita solat. Kenapa salah kan kalau kita belajar, nanti kita akan belajar akan datang insya-Allah. Kalau kita dah tertinggal tahiyat awal, kita pun dah berdiri intasaba. Allahu Akbar. Kita patutnya kita tahiyat awal. Terlupa tahduk kalut apa tak tahu, nak balik kampung ke cuti 3 hari ni, kita terus berdiri. Terus berdiri, tertinggal tahiyat awal. Berdiri pula intasab, tegak sungguh. Kalau duduk tengah-tengah, duduk menyangkung nak memikir tu, patah balik tak apa. Kalau tak hampir lagi had rukuk, boleh patah balik. Kalau lebih had rukuk, patah balik, kena buat sahwi. Itu kaedah dia. Ini tak, dah diri tegak. Makmum kita pula, imam pula tu, makmum pula duduk kalut. Subhanallah. Kita pun buat diam ya. Subhanallah. Dia duduk kalut. Push kita pula. Dia sudah. Cukuplah. Subhanallah. Untuk remind kamu tinggal tahiyat awal, nanti sujud sahwi. Cukuplah tu. Makmum pula push. Subhanallah. Banyak kali pula. Kita pun tension. Banyak kali sangat tu. Kita pun duduk. Apa hukum je? Kalau tahu, batal. Kenapa? Kamu kan dah berdiri. Berdiri tu rukun. Akad ketiga kan rukun. Duduk tahiyat awal tu adalah sunat muakkad. Kenapa nak tinggalkan rukun pergi sunat muakkad? Itu yang kesalahan dia. Okey, itu kesalahan dia. Tadi ni kamu dah rukuk dah. Tapi semua duduk lah. Tak mampu, kita pun duduk. Kita pun rukuk duduk lah. Lepas tu kita rasa kita boleh berdiri. Kita pun berdiri tegak balik. Seolah kita patah balik kepada sebelum rukuk. Kalau amidan, aliman, batalat solat tu. Kalau lah dia tahu dan sengaja, maka hukumnya terbatal solatnya. Okey? Ni kalau tulis ni macam-macam kita dapat ni. Okey. Au ba'da tama'ninah. Tapi kalau tadi dia berrukuk, dia pun semayang duduk. Okay, anak buat gambaran balik, anak illustrate balik biar kita nampak. Dia mula-mula semayang duduk. Tak larat dah doa hari ni, pening kepala pitam. Niatlah usalli fardal maghribi, talata raka'atin mustaqbilal qiblatillah ta'ala. Allahu akbar, baca surah doa iftitah. Baca Fatihah waladhdallin amin. Baca surah yang ringkas juga. Sambung sikit tadi, fasalli li rabbika wanhar. Sambung sikit-sikit. Okey. Tak laratlah nak berdiri. Habis baca surah, terus nak rukuk dalam keadaan duduk. Duduk. Allahu akbar. Dia rukuk lah. Rukuk duduk tu. Sama ada tawarruk ataupun iftirash duduk. Dan dia tamakninah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi. Bila dah baca 2-3 kali tu, khalas lah. Itu dah panggil rukuk dan tamakninah. Tiba-tiba dia rasa, saya rasa boleh berdiri lah. Apa nak buat tentu? Au ba'da tama'ninah faqad tamma ruku'uhu. Kalau tiba-tiba rasa boleh berdiri kot. Adakah dia kena berdiri untuk rukuk? Tak perlu. Kenapa? Sebab rukuk tu telah pun sempurna. Apa dia kena buat?
teruslah dia bangun iktidal. Bangun iktidal dan dia berdiri. Kenapa pula? Kenapa tak rukuk balik? Rukuk tu dah sempurna. Kenapa pula? Saya dah rukuk dan tamakninah. Khalaslah. Apa nak ulang lagi? Kan? Dan kemudian bila dia dalam keadaan duduk tu, dia dah baca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Ni rukuk dalam keadaan duduk dalam keadaan sakit tu. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Dia pun tamakninah. Sami'allahu liman hamidah. Tiba-tiba tapi dia rasa dah sihat lah rasanya. Walau qudira alaihi fil i'tidal qabla at-tama'ninati qama wa tama'anna. Kalau tiba-tiba dia berdiri ataupun dia bangkit daripada rukuk tu, dia rasa dia boleh berdiri, sebelum dia tamakninah, dia kena berdiri. Dan dia berdiri dan juga dia ambil tamakninah. Itu yang lebih sempurna berbanding duduk. Wa kadza ba'daha, ataupun dia dah bangkit daripada rukuk dalam keadaan duduk, dia dan dah tamakninah pun, sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu. Okay, dah lengkap tu, lengkap. Baru dia rasa boleh berdiri lah. Okay, apa dia kena buat? Qama, berdiri juga. In ara, kalaulah dia ingin kunut pada tempat tersebut. Okay. Kalau dah tamakninah tapi dah sihat, adakah dia perlu berdiri? Tak perlu. Kenapa pula? Saya nak sujud dah ni. Buat apa nak berdiri pula? Okay. Sebab dah tercapai dia punya rukun. Apa dia? Saya dah rukuk, dah tamakninah. Saya dah i'tidal, dah tamakninah. Kenapa nak kena berdiri? Baik dia terus sujud, duduk antara sujud, dan barulah dia berdiri untuk rakaat seterusnya. Okay. Baiklah. Okay, cukup kot tu. Panjang kita bahas tu kan. Okay. Okay, maaf, saya bersin. Okay. Okay, terus lagi. So, khalas. Kita habis dah benda ni lah. Kalau baca lama-lama nanti dia takut dia confuse. Kita habiskan situ lah. Okay, terus kan. Maaf Maaf sangat. Tak pernah sihat. Okay, tak apa. Qauluhu tu apa? Kita tengok balik matan dia kata apa? Rukun ketiga ialah al-qiyamu alal qadiri fil fardhi. Berdiri bagi mereka yang mampu pada solat fardu. Okey. Buka muka 205 tu. Qauluhu alal qadiri. Kita nak bahaskan qadir itu. Siapa yang qadir ni? Kharaja bihil ajiz. Maka terkeluar orang yang tidak mampu. That's why dia ihsar kan? Iktasara alal qadir. Yang mampu sahaja. Sama ada sawaun kana. Sama ada kelemahan itu ataupun lemah itu hissiyan. Secara nyata. Betul lah. Tak boleh berdiri langsung lah. Kaki saya patah ke apa ke kan. Seperti kal muq'ad, mereka yang duduk. Okay? Yang sakit kaki. Ataupun syar'iyan. Secara syarak. Contoh apa? Ihtijaji fi mudawatihi min waj'il ain ilal istilqa. Dia kaki sihat. Cuma mata sakit. Okay? Mata sakit ni, dia tak boleh berdiri. Contohlah. Sakit sungguh ni. Okay? Sakit yang betul-betul sungguh. Yang menghalang dia berdiri. Apa kamu kena buat? Ataupun dia tengah berubat. Kata doktor, you tak boleh berdiri. You kena duduk. You kena baring selama sehari 2 hari. Contoh, hari ni ada satu sistem atau yang kemodenan lah. Kemodenan. Okay. Okay. Sebentar. Ada satu kemodenan di dalam sistem yang rabu-rabu ni, lastik ke sebagainya itu, yang mana dia bedah secara laser kot kita punya mata untuk repair kita punya kornea. Something like that lah. Jadi bila orang yang buat ni, ikut pengalaman kawan-kawan kita yang buat, okay, dia buat tu bila dia repair kornea tu, dia taklah bedah secara zahir sampai masuk parang, bukan. Tak ada pun, cuma pakai laser je.
Jadi lepas tu efek dia 2-3 hari dia akan gatal sakit. Jadi nasihat dia kena cuti kerja lah. Kena baring je. Bangun mungkin sakit, mungkin pening dan sebagainya. Mungkin lah ni kemungkinan. Nah tu dia kata sini kalau dia duduk berubat mata. Mungkin dalam perubatan ni mata ni kalau berubat kena baring setengah hari. Kena baring 24 jam. Tak boleh bangun-bangun nanti tak elok mata tu. So dalam bab perubatan ni ada banyak kelonggaran lah untuk orang yang solat. Apa dia kena buat? Baring lah. Macam mana? Nak semayang ni? Baring lah. Tak boleh semayang kena berdiri. Betul lah kamu mampu. Tapi kamu ni tak ajas secara syar'i. Syar'i membenarkan cara kita berubat. Syar'i membenarkan berubat. Dan bila berubat tu pula kita sakit dan ada pantang larang dia untuk memperbaiki kita punya kesakitan. Okey. Jadi apa nak? Baring lah. Macam mana kan? Nah, kalau itulah nasihat pakar, kita dengar lah. Maka ketika itu fala yajibu alaihi alqiyam, maka dia tak wajib untuk berdiri. Tapi benda semua itu wala budda fi zalika min ikhbari tabibi adlin annahu yufid. Tapi benda tu mestilah dimaklumkan kepada dia daripada doktor yang betul-betul adil dan siqah. Yang setengah buku siqah. Hari ni lagu mana? Hari ni kan dah ada satu persatuan, dah ada pakar, dah ada kajian. Dulu mungkin tabib tu dia punya mujarabnya. Dulu mungkin doktor-doktor ni ataupun pakar perubatan ni dia mujarab sahaja. Dia eksperimen untuk dia sahaja. Hari ni dah ada teori, dah ada kajian klinikal. So kita boleh dengar lah, kita boleh terimalah pendapat tersebut. Khalas. Wa yakfi ma'rifatu nafsihi in kana tabiban. Dan cukuplah maklumat dia sahaja. Kalau dia ni tabib, dia doktor, dia bukan doktor lah, dia pakar lah perubatan. Dan dia pun berubat mata sendiri. Contoh. Dan dia kata dengan ilmu saya ada ni, memang saya kena baring untuk sehari ni. Tak boleh bergerak. Kenapa pula? Takut mata saya ni tak elok. Maka dia kena baring lah. Okey. Macam tu juga wa mithlu zalika ma law khafa rakibu safinatin dawran ra'sin aw gharaqan. Semayang atas kapal. Semayang di atas flight kalau tak mustaqir. Okey. Semayang atas flight ni cerita lain pula. Okey. Nanti kita bahaskan, ada masa kita bahaskan apakah hukum solat di atas flight. Adakah itu dikira? Kerana apa? Dia mustaqir tak sebab dia tak bercantum dengan bumi. Kan kat atas flight tu. Tu bahas ulama agak panjang lah. Nanti kita bincang kemudian. Cuma kalau kita katakan di atas kenderaan, atas kereta api, atas kapal, hari ini dah ada cruise, tapi cruise tu agak mustaqir lah. Tapi kalau jet laju apa tu, ataupun bot laju tu mungkin tak mustaqir. Kalau yang kapal besar tu memang mustaqir dia dah stabil. Memang tak bergerak lah. Cantik tu, boleh buat semayang, boleh buat masjid pun. Okey. Tapi kalau semayang atas kapal, dalam keadaan tak stabil dan dia pun kalau berdiri, mabuk laut sebagainya, dia sihat. Kaki masih lagi tegap, badannya masih lagi muda. Tapi kalau saya berdiri ni mungkin saya pengsan ni. Mabuk laut pula bergelora, dia punya ombak tu buat kita rasa macam di bantai tu kan, rasa macam mabuk. Tak apalah, fayusalli qa'idan, semayanglah duduk. Kena ulang ke wala yu'in? Kenapa pula tak ulang? Bi khilafi ma iza shalla qa'idan li zahmatin fiha fa innahu yu'idu li nudrati zalik. Berbeza kalau orang yang solat sebab zahmah. Tadi tu dia solat sebab apa? Saya kenapa awak duduk? Saya tak mampu untuk berdiri, saya pitam, saya sakit, saya tengah berubat. Semayang macam apa yang kamu mampu dan tak payah yu'id, tak payah ulang. Tetapi kalau kamu solat kerana zahmah, di Malaysia ni mungkin tak berlaku lah kot zahmah ni. Wallahu alam lah, tapi di Mekah mungkin akan berlaku lah. Kalau kita lambat pergi masjid An-Nabawi ataupun Al-Haram, mai dah penuh. Ini akan berlaku lah biasanya lepas balik haji lah. Lepas hari melontar tu, semua jemaah akan balik ke Mekah untuk membuat tawaf ifadah. Semua nak balik ke Mekah, buat tawaf ifadah dan nak balik ke negeri masing-masing ataupun pergi ke Madinah. Ramai sungguh. Lewat kita pergi solat, akan penuh lah masjid, penuh melempah keluar, melempah satu hal lagi, ramai. Anda pun pernah berpengalaman sedemikian, memang ramai ya Allah. Kali bila takbir imam dia, kita dengan makmum depan tu lah rapat sungguh. Rapat sungguh. Macam mana nak sujud ni? Kalau kita rukuk memang akan berlagalah kita dengan dia punya punggung dia.
Kita pun tolak dia pun tolak orang depan, langsung tumbang semuanya. Payahlah tu. Rapat sangat. Jadi tapi kalau zahmah ini kita buat macam mana? Tapi ni kes zahmah tak boleh semayang rapat sangat, kita pun semayang duduk. Dalam kes itu kata Syekh ini yu'id, ulang balik. Kenapa? Itu benda yang nadir jiddan. Jarang berlaku lah. Okey. Baiklah. Okey, sikit lagi dia kata apa? Wallabit, dia punya kaedah ataupun dia punya parameter, dia kata kullu ma yudhibu khushu'ahu aw kamalahu yahsulu bihi masyaqqatun la tuhtamalu 'adatan wa hiya al-muradatu bisyadidah. Dhabit dia, setiap perkara yang menghilangkan khusyuk ataupun kesempurnaan khusyuk itu dan padanya ada masyaqqah, la tuhtamal, tidak akan ditanggung secara biasa. Itu yang dimaksudkan dengan syadidah, kepayahan itu. Kana mujawwidan, dan ia membolehkan kita meninggalkan berdiri. Sakit sangat. Kalau saya berdiri boleh gagah tapi hilang khusyuk lah, ya Allah, kan? Kan senang tu. Kan payah sangat, bukan sampai nak kena mati. Awak kena berdiri juga, melainkan nak rasa nak mati pun duduk. Bukan macam tu. Ada orang macam tu. Dia panggil darurat tu. Dia faham darurat tu ialah nak mati baru rasa kena duduk. Tak. Sabar dulu. Okey. Benda yang menghilangkan khusyuk dan kemudiannya itu menyusahkan dan sebagainya itu, kerana itulah benda yang boleh kita ni kiam ataupun meninggalkan kiam. Okey, bukan sampai tahap nak mati. Kalau saya berdiri saya mati, baru saya akan duduk. Bukan macam tu. Okey. Itu dipanggil sebagai benda yang boleh yang tak mampu ditahan. Mampu tapi tak selesa. Kalau saya berdiri gagah juga ni, pening. Otak saya akan fikir sakit je. Dah. Cukuplah, duduklah. Okay, itu kaedah dia. Kan cantik Islam. Begitu mudah kan? Bukan begitu mudah. Islam tu mudah namun tidak memudahkan semua perkara. Okey, baiklah. Jadi dia kata apa? Itu benda tu boleh membolehkan kita meninggalkan qiyam pada sembahyang yang fardu. Okey. Dan ia merangkumi sembahyang nazar, sembahyang yang diulangi. Kanak-kanak dan kesemuanya. Okeylah, habislah tu. Itu maksudnya orang yang qadir. So kita faham dah. Dhabit yang qadir tu apa dia? Yang boleh buat. Tapi kalau dia mengganggu solat tu, menyusahkan dia, sakit sebagainya, dan dia diberi pilihan untuk duduk ataupun buat apa yang dia mampu padanya lah. Okey. Okey, itu sembahyang fardu. Kalau sembahyang itu sembahyang sunat, khalas, itu terpulang. Even kalau kita sehat sekalipun, kita ada choice untuk sembahyang duduk ataupun berdiri. Okey, turun lagi. Ar-rabi'. Kita ambil berkat, lepas tu kita berhenti. Okey, ar-rabi' ialah qiraatul fatihati. Kita membaca Fatihah. Ai hifdhan, secara hafaz. Au talqinan, ditalqinkan. Orang baca dia dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Au nadharan, ataupun dia melihat kepada mushaf, boleh boleh. Au nahwa dhalik, ataupun macam manalah. Au biwasitati sirajin liman fi dhulmatin, ada lampu tak nampak, ada lampu kasih tunjuk, boleh belaka. Yang penting dia baca. Kalau kawan-kawan kita mu'alaf, dia akan ada tulisan depan tu besar, dia baca Bismillahirrahmanirrahim sampai habis. Wa tajibu fi kulli raq'atin, bacaan Fatihah kita mazhab Syafi'i wajib setiap rakaat makmum ataupun imam ataupun solat fardu ataupun sunat ataupun macam-macam. Melainkan masbuk je tak wajib. Okey, ada bahas yang khusus nanti insya-Allah taala. Sawa'un as-salatu sirriyatu wal jahriyah, semua semayang. Jangan tertidur dengan mazhab lain yang mengatakan tak wajib kalau kita mendengar imamnya baca. Itu mazhab lain, Maliki. Syafi'i kita kena baca walau apa keadaan sekalipun kena baca. Sawa'un imam wal ma'mum wal munfarid, sama ada imam, ma'mum ataupun berseorangan. Dengan hadis mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat, tidak sah solat mereka yang tak membaca Fatihatil Kitab. Itu mazhab Syafi'i kita penafsiran. Mazhab lain dia kata apa? La salatul kamil. Tidak solat yang sempurna. Okey. Kita kata wajib baca. Kelas Kelas. Okey, sabar dulu. Kita berhenti sini boleh tak?
Next week kita sambung lah. Kalau ada kelas next week kita sambung ya. Buka surat ni 206 ni pada hadis yang berkaitan dengan bacaan surah Al-Fatihah insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya mohon maaf tak apa nasihat. Tapi mudah-mudahan memberikan satu kepahaman dan juga pencerahan insya-Allah taala. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.